Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azza Syafaq binti Ahmad Suhaidi. Jadi hari ini saya akan membentangkan tajuk projek saya dan kumpulan, iaitu tentang pembandingan metodologi penafsiran tafsir Al-Azhar dan juga tafsir Al-Kashashaf daripada surah Al-A'la. Jadi saya akan membentangkan bab 1. Sebelum itu kita pergi kepada ekstrak. Penulisan kajian ini akan mengupas sedikit sebanyak mengenai perbandingan kandungan berdasarkan metod penafsiran ayat Al-Quran surah Al-Alaq daripada dua kitab tafsir, iaitu kitab tafsir Al-Azhar dan juga kitab tafsir Al-Kashashaf. Jadi dalam ekstrak ni saya ada cerita tujuan mengapa penulisan ini dilakukan, iaitu daripada untuk mengetahui kaedah penulisan dalam penafsiran tafsir Al-Azhar dan juga Kashashaf dalam surah Al-Alaq. Kemudian untuk mengenal pasti perbezaan metodologi yang digunakan dalam kedua-dua kitab tersebut. Dua tujuan lah untuk kita mengetahui macam mana penafsiran kedua-dua kitab tersebut, bagaimana dilakukan metod yang digunakan dalam penafsiran kitab Al-Azhar dan juga Al-Kashashaf. Kemudian manakala daripada kitab Al-Azhar, dalam kitab Al-Azhar dia ada menceritakan metodologi penafsiran yang digunakan dalam kitab Al-Azhar adalah berdasarkan daripada metod tahlili, iaitu penafsirannya bermula daripada surah Al-Fatihah dan sehingga surah Al-Nas. Penafsiran dalam kitab tafsir Al-Kashashaf pula melibatkan dari segi dialog, kemudian menggunakan kaedah syair, dan penafsiran surah menggunakan pemikiran logik juga. Jadi berdasarkan penafsiran kitab tafsir Kashashaf dan kitab Azhar telah disusun oleh dua tokoh yang berbeza, iaitu daripada tafsir Al-Azhar adalah Hamka itu sendiri, yang kedua adalah Kashashaf daripada Abu Qasim. Kemudian ini telah selain itu dia disusun oleh dua tokoh yang berbeza dan mempunyai latar belakang yang berbeza. Ini telah menyebabkan terdapat perbezaan dalam penafsiran kitab tafsir Al-Kashashaf dan juga Al-Azhar. Baik, kita pergi pada bab 1 dalam pengajian projek ini, iaitu pendahuluan. Okey, dalam pendahuluan ni saya ada menceritakan tentang Al-Quran itu sendiri adalah berdasarkan Al-Quran yang dipercayai berdasarkan daripada wahyu Allah SWT kepada umat Islam, untuk dia kaji untuk memberi panduan kepada umat Islam sejauh manakah Al-Quran itu dapat dibudayakan dalam bahasa manusia. Maksudnya Al-Quran itu sendiri diturunkan di dalam bahasa Arab. Kemudian macam mana orang-orang ataupun umat Islam ini, umat Islam bukan sahaja berbangsa Arab dan sebagainya. Umat Islam berdasarkan daripada pelbagai kaum ataupun pelbagai bangsa yang mempunyai berlainan bahasa. Jadi bagaimana umat Islam itu sendiri untuk dia memahami atau mendalami bahasa Al-Quran. Maksudnya dalam Al-Quran itu menggunakan bahasa Al-Quran, iaitu bahasa Arab. Jadi bagaimana orang-orang yang bukan berbangsa Arab untuk mendalami fahaman dalam bahasa mereka sendiri untuk memahami dan mendalami Al-Quran itu sendiri. Jadi kebanyakannya umat Islam yang bukan berbangsa Arab tak dinafikan mempunyai kesukaran dalam mendalami ilmu agama melalui Al-Quran disebabkan berlainan bahasa dan sebagainya. Oleh itu umat Islam mempunyai kekangan dalam memahami bahasa Al-Quran itu, iaitu bahasa Arab itu sendirilah. Jadi bagaimana orang-orang Islam ni mempunyai inisiatif ataupun alternatif lain untuk diorang mengetahui lebih mendalam tentang agama Islam, untuk mengetahui lebih dalam tentang apakah yang ingin disampaikan dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi melalui penafsiran-penafsiran yang dikeluarkan oleh penulis-penulis kitab ataupun tokoh-tokoh ulama yang mengeluarkan kitab-kitab ni, jadi itu adalah salah satu alternatif yang dilakukan untuk orang-orang yang bukan Islam ni, ataupun orang-orang yang bukan mahir dalam berbahasa Arab, untuk mengetahui lebih mendalam tentang bahasa Al-Quran. Jadi bukan sahaja bukan sahaja orang Arab itu, belum tentu lagi orang Arab itu faham tentang ilmu ataupun bahasa Al-Quran, sebab bahasa Al-Quran sangat-sangat tinggi dan
nilai bahasa dia tu sangat mendalam. Jadi orang Arab pun belum tentu lagi untuk diorang memahami bahasa Al-Quran, sedangkan apatah lagi orang-orang yang bukan berbangsa Arab. Jadi melalui metod penafsiran ni, itu adalah salah satu cara bagaimana seseorang ataupun seorang umat Islam itu untuk memahami dengan lebih dalam tentang agama Islam. Jadi melalui kitab Kasyaf yang ditulis oleh Abu Qasim bin Umar Al-Khawarizmi dan juga kitab Al-Azhar yang ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah, iaitu Hamka. Kedua-dua kitab ini kami kaji bagaimana penulisan dalam kitab tafsir mereka. Apakah perbezaan antara kitab tafsir Kasyaf dan juga kitab tafsir Hamka dalam penafsiran mereka dalam surah Al-Alaq. Kemudian kita pergi kepada latar belakang kajian, iaitu kajian ilmiah ini cuba mengupas mengenai perbandingan kandungan mengenai metod penafsiran ayat Al-Quran berdasarkan daripada surah Al-Alaq melalui kedua-dua kitab. Kedua-dua kitab ini tersebut dikeluarkan oleh tokoh penafsir, iaitu yang saya dah sebut, iaitu Kasyaf ditulis oleh Abu Qasim dan juga Al-Azhar ditulis oleh Hamka itu sendiri, mempunyai latar belakang dan suasana yang berbeza. Okey, Hamka ini dikenali sebagai seorang penafsir Al-Quran yang terkenal di Indonesia melalui kitab tafsirnya Al-Azhar. Kemudian dia juga dikenali sebagai penafsir Al-Quran ala Melayu kerana dari segi penulisan dia lebih memudah untuk mudah untuk orang muka Islam ni faham tentang ayat-ayat Al-Quran ataupun makna-makna Al-Quran yang tersirat dalam bahasa Al-Quran itu sendiri. Kemudian manakala Abu Qasim Mahmud bin Umar Al-Khawarizmi pula merupakan penafsir mengenengahkan pemikiran golongan Mu'tazilah. Kita pergi pada objektif kajian. Okey, objektif kajian ini adalah untuk mengkaji perbandingan tafsir Al-Quran antara Abu Qasim Mahmud dengan Hamka, iaitu daripada surah Al-Alaq. Okey, kat sini saya ada mengenengahkan, jadi kami ada dua tujuan objektif kajian, iaitu mengenal pasti metod utama yang digunakan penafsir kitab tafsir Al-Azhar dan juga kitab tafsir Al-Kasyaf dalam surah Al-Alaq. Kedua, untuk mengenal pasti perbandingan metod penafsiran antara tafsir Al-Azhar dan juga tafsir Al-Kasyaf dalam surah Al-Alaq. Seterusnya kita pergi kepada metodologi kajian. Jadi reka bentuk kajian dalam kajian ini adalah sumber data yang diperolehi adalah daripada dokumen-dokumen yang dikaji daripada kajian yang telah diselidiki berkaitan dengan tajuk dan juga mengenai perbandingan metodologi penafsiran kitab-kitab Al-Azhar dan juga Kasyaf. Jadi kalau ikutkan dalam segi pendekatannya adalah kami menggunakan kajian secara kualitatif lah. Kualitatif ni maksudnya dia menggunakan temu bual ataupun dia menggunakan pemerhatian dan sebagainya. Jadi dalam dalam pendekatan kualitatif ni kami hanya menggunakan buku-buku, panduan buku dan juga daripada dokumen-dokumen jurnal-jurnal yang telah melakukan kajian terhadap kitab tafsir Al-Azhar dan juga kitab tafsir Al-Kasyaf. Kemudian kaedah pengumpulan data, kajian ini melibatkan kepada kajian kualitatif. Jadi kajian kualitatif yang dilakukan berkaitan dengan pengumpulan dokumen-dokumen serta buku-buku kitab yang berkaitan dengan tajuk. Kemudian berkaitan dengan sumber data pula, terdiri daripada dua bahagian, iaitu primer dan juga sekunder. Dari segi data primer adalah daripada kitab tafsir Kasyaf dan panduan daripada dan juga kitab panduan lah. Manakala sekunder berkaitan dengan literatur kajian yang terdahulu berkaitan dengan tajuk dan juga kitab penafsiran. Seterusnya kita pergi kepada analisis data. Jadi analisis data yang dilakukan dalam kajian ini bersumber kepada komparatif berkaitan dengan perbandingan metodologi dan kajian di antara kitab tafsir Kasyaf dan juga Al-Azhar. Perbandingan yang dimasukkan dalam kajian ini berdasarkan daripada panduan dan juga kajian ilmiah yang terdapat daripada penyelidik yang mengkaji berkaitan dengan kedua-dua kitab tersebut. Jadi penyelidik yang terdahulu mungkin menceritakan tak secara spesifik sebuah kajian diorang. Jadi kami mengkaji
seberapa banyak yang boleh kitab-kitab ataupun kajian-kajian yang lampau untuk dimasukkan dalam kajian ini untuk dijadikan sebuah kajian projek untuk panduan kepada orang lain juga untuk mengetahui apakah perbezaan metod yang dilakukan dalam kedua-dua kitab berdasarkan daripada surah Al-Alaq. Sekian sahaja daripada saya untuk bab 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Jadi hari ni saya nak bercerita sedikit mengenai Walidatul Al-Zamakhsyari dan Buya Hamka. Jadi siapa itu Al-Zamakhsyari? Al-Zamakhsyari ni nama sebenar beliau adalah Abdul Al-Qasim Mahmud bin Muhammad bin Omar Al-Zamakhsyari. Beliau telah dilahirkan pada 27 Rejab 467 Hijrah bersamaan dengan 18 Mac 1075 Masihi pada hari Rabu. Al-Zamakhsyari ni telah dilahirkan di sebuah tempat di Zamakhsyar. Dalam Zamakhsyar tu dia ada sebuah perkampungan kecil yang dinamakan sebagai Al-Hawarizmi. Beliau telah dilahirkan di Al-Hawarizmi. Latar belakang keluarga Al-Zamakhsyari ni, dia telah dibesarkan dari keluarga yang susah, yang miskin. Akan tetapi ahli keluarga ni sangat alim dan taat dan warak dalam melakukan tuntutan dan syariat Allah. Kita tengok bagaimana pendidikan Al-Zamakhsyar sejak dari kecil sehingga dia dewasa, sehingga kan beliau mampu menghasilkan sebuah kitab tafsir yang popular, iaitu kitab tafsir Al-Kashaf. Bermula kisah dia daripada dia masih kecil lagi. Dia telah diajar oleh bapanya membaca, menulis, menghafaz Al-Quran. Ayahnya dikenali sebagai seorang sastrawan di kawasan kampung halaman yang mereka diami. Ketika Al-Zamakhsyar semakin meningkat dewasa, dia telah pergi ke Bukhara untuk menuntut ilmu. Pada ketika itu, Bukhara dikenali sebagai pusat ilmu yang menyebarkan pelbagai bidang ilmu, dan terdapat ramai tokoh ulama dan para ilmuwan yang mahir dalam pelbagai bidang. Ketika di Bukhara, Al-Zamakhsyar telah mempelajari pelbagai bidang ilmu seperti ilmu kalam, ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu balaghah, ilmu tafsir dan sebagainya. Akan tetapi Al-Zamakhsyar ni dia berada di Bukhara selama 2 tahun je. Kemudian dia terpaksa pulang ke kampung halaman untuk melihat papanya di penjara sehingga ayahnya meninggal dunia. Meskipun ayah Al-Zamakhsyar telah meninggal dunia, Al-Zamakhsyar mempunyai semangat yang tinggi, semangat yang besar dalam menuntut ilmu, kerana selepas kematian ayahnya, dia meneruskan perjalanan ke serata dunia untuk menuntut ilmu. Pada tahun 502 Hijrah, dia telah pergi ke Mekah untuk mempelajari kitab Sibawayh bersama Abdullah bin Talha Al-Yabiri selama 2 tahun. Kemudian pada tahun 512 Hijrah, Al-Zamakhsyari diserang satu penyakit yang kronik, sehingga kan dia berjanji pada diri dia yang sekiranya dia sembuh dari penyakit ini, dia akan memfokuskan dirinya kepada ibadat-ibadat kepada Allah. Dia nak bagi tumpuan pada ibadat saja. Selepas dia sembuh dari penyakit, dia telah sempat pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu dalam bidang hadis bersama Abu Mansur Al-Harisi dan ilmu fiqh bersama Imam Hanafi. Kemudian kan dia berjanji yang dia ingin bila dia dah sembuh dari penyakit, dia nak fokus beribadat sepenuhnya, dia nak bagi tumpuan sepenuhnya kepada ibadat dia. Mana dia nak fokus hubungan dia dengan Allah. Jadi pada tahun 526 Hijrah, dia telah pergi ke Mekah untuk kali keduanya, dan dia dekat sana duduk menetap dekat Mekah selama 2 tahun. Dan semasa di Mekah, dia telah menulis tafsir Al-Kashaf. Jadi dekat sepanjang dia di Mekah, dia sering duduk di sisi Baitullah, di sisi Kaabah, sehingga kan dia mendapat gelaran Jar Allah, iaitu tetangga Allah, sebab gelaran ini adalah bagi orang yang duduk di samping Baitullah dengan lama. Kemudian selepas dia balik dari Mekah, dia telah pulang ke kampung halamannya, dan pada tahun 538 Hijrah, dia telah meninggal dunia di
Jurjania pada malam Arafah. Itu saja sedikit biodata tentang Al-Zaman Shah, iaitu tokoh yang telah menghasilkan kitab tafsir Al-Kashaf. Seterusnya kita pergi melihat biodata Hamka. Biasa dengar nama Hamka kan, sebab dia pun salah satu tokoh yang sangat popular di Malaysia. Jadi siapakah nama penuh Hamka? Okey, Hamka merupakan nama singkatan daripada Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dan beliau telah dilahirkan pada 16 Februari 1908 Masihi bersamaan dengan 13 Muharram 1326 Hijrah. Beliau telah dilahirkan di sebuah tempat yang dikenali sebagai Tanah Sirah, Kabupaten Maninjau di Sumatera Barat di Indonesia. Dan latar belakang keluarga Hamka ialah beliau telah dibesarkan oleh keluarga yang mempunyai pegangan yang kuat dalam agama Islam. Okey, sebabnya ayah Hamka merupakan seorang ulama dan pelopor dalam gerakan Islah di Minangkabau. Kiranya ayah dia seorang yang kuat pengaruh dan besar pengaruhnya di Indonesia pada ketika itu. Dan Hamka telah wafat ketika beliau berumur 73 tahun pada bulan Julai 1981. Melihat kepada pendidikan Hamka sejak kecil sampai dia menjadi seorang ulama yang terkemuka sehingga dia mampu menghasilkan sebuah kitab tafsir, iaitu Tafsir Al-Azhar. Okey, bermula daripada kehidupan dia time kecil, dia telah belajar ilmu Al-Quran dengan ayah dia, sebab ayah dia seorang ulama dan ayah dia pun mengajarkan Hamka ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Sebab ayahnya berhasrat supaya Hamka mewarisi ilmu ayahnya dan menjadi seperti ayahnya. Sebabnya ayahnya mengharapkan satu hari bila Hamka sudah besar, dia menjadi ulama yang akan mewarisi ayahnya. Ketika Hamka berumur 7 tahun, ayahnya telah menghantar beliau ke sekolah di desa di Indonesia. Okey, kemudian pada tahun ketika beliau berumur 9 tahun, beliau dipindahkan ke sekolah diniah, sekolah agama yang telah didirikan oleh Zainuddin Lebay Yunuyi. Dan ketika itu, Hamka telah dibesarkan dan dididik oleh Syekh Ahmad Rashid Sultan Mansur. Ketika beliau berumur 10 tahun, ayahnya telah mendirikan Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Dan ketika itu ayahnya dikenali sebagai Haji Rasul. Dan ketika beliau mengikuti ayahnya di Sumatera Tawalib tu, dia telah mempelajari ilmu agama. Sebagai contoh ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, dan dia juga mempelajari ilmu bahasa Arab di sekolah yang didirikan oleh ayahnya, Sekolah Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Dan pada ketika itu, sekolah Tawalib ni dia sedikit klasik, sistem pendidikan dia sedikit klasik, sehingga kan Hamka berasa bosan untuk belajar sebab dia macam tidak, pembelajaran tu tak menyeronokkan bagi Hamka. Jadi Hamka dia mempunyai satu hobi yang baik, di mana dia suka mengikuti pengajian di masjid dan di surau. Yang kebanyakannya dia punya pengajian di masjid tu disampaikan oleh ulama-ulama yang terkenal di Indonesia seperti Ki Bagus Hadi Kusumo. Dan Hamka juga suka membaca buku dan sangat rajin menelaah kitab-kitab dari para ulama ataupun para ilmuwan. Dan buku-buku yang dibaca, dia membaca ke semua bidang ilmu kerana dia cuba untuk menguasai ke semua bidang ilmu yang terdapat di dunia. Dan Hamka banyak membaca buku dari ulama di Timur Tengah, dan Hamka juga pernah membaca buku tentang sarjana barat seperti Karl Marx. Okay. Apabila Hamka meningkat usia dewasa ataupun remaja, serba sedikit sikap Hamka tu mulai berubah kerana kedua ibu ayahnya telah bercerai. Disebabkan adat di Indonesia, iaitu apabila dah berkahwin dia kena cerai, kahwin cerai. Okay. Jadi bila berlaku perceraian ni, dia telah menjadikan Hamka ni seorang yang pemberontak secara diam. Sebab time tu Hamka masih remaja kan, jadi ada sifat memberontak dalam diri dia.
Okey, jadi Hamka pada ketika itu dia merasakan bahawa adat yang diamalkan di Indonesia itu dia macam tak relevan dengan ajaran Islam. Jadi dia pun pergi berhijrah ke Tanah Jawa dan duduk bersama ayah saudara tirinya iaitu Jaafar Amrullah. Ketika tahun 1924 ketika beliau berumur 16 tahun, Hamka dia mula belajar selok-belok gerakan Islam dengan Ki Bagus Hadi Kusumo yang pada ketika itu dia dikenali sebagai Ketua Muhammadiyah. Maksudnya dekat situ pada ketika itu dia belajar, dia mula join persatuan. Persatuan. Okay, yang dikenali sebagai Gerakan Islam. Pada 1925 dia telah pulang ke rumah ayahnya di Padang Panjang. Dan pada ketika itu dia berumur 17 tahun lah. Okay, dan apabila dia pulang, dia start aktif dalam organisasi Muhammadiyah ni, Gerakan Islam ni. Sejak dia umur 19 tahun, masih remaja, dia start mula mengikuti persatuan-persatuan yang membawa kepada penyebaran agama Islam. Pada tahun 1927, dia telah berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan bermukim di Mekah selama 6 tahun. Jadi bila akhir tahun 1927, dia pun pulang ke kampung halaman. Dan apabila dia pulang ke kampung halaman, dia telah bekerja sebagai guru, dia telah dilantik menjadi ketua, dia telah dilantik sebagai ketua dalam menggerakkan organisasi Muhammadiyah, dan dia juga telah dilantik sebagai Ketua Umum Majlis Ulama di Indonesia. Keistimewaan Hamka, dia sangat pakar dalam bidang bahasa Arab. Okay. Sebab dia ada ilmu yang mendalam tentang bahasa Arab, nahwu, sorof, balaghah, bahasa ilmu kalam dan sebagainya. Okay, sehingga kan kepakaran yang dia ada dalam diri dia tu, dia telah menjadikan Hamka ni boleh menelaah kitab-kitab dari Timur Tengah seperti kitab Jurji Zaidan. Okay. Dan dia juga membaca karya sarjana Perancis, Jerman, Inggeris seperti Karl Marx dan sebagainya. Dan Hamka mempunyai sifat peribadi yang baik di mana dia suka bergaul dengan golongan-golongan para ulama, bangsawan, ilmuwan. Dia suka bertukar pandangan ataupun berbincang permasalahan bersama para ulama ni, golongan para ulama. Jadi untuk dipendekkan cerita, apabila Hamka berjaya menguasai pelbagai bidang ilmu seperti ilmu bahasa Arab, ilmu agama dan sebagainya, dia telah membina satu pusat latihan da'i yang Muhammadiyah, da'i Muhammadiyah. Dan pada ketika itu, Indonesia dijajah oleh negara barat. Dan semasa penjajahan yang berlaku di Indonesia, Hamka telah ditangkap dan dipenjara. Okay, jadi banyak permasalahan yang dihadapi oleh Hamka ketika beliau menjadi ketua ataupun semasa beliau menjadi ketua ulama di Indonesia pada ketika itu. Bahagian kitab Al-Azhar telah ditulis di dalam penjara. Okey, itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya Siti Najafah binti Mahmud akan membentangkan perbahasan tafsir Al-Kashaf. Okey. Seperti yang kita tahu, penafsiran kitab mestilah ada metodologi penafsiran yang berbeza. So, kat sini saya nak cakap kitab Al-Kashaf ni dia menggunakan metod penafsiran dia dengan adanya dialog, adanya syair. Lepas tu dia akan menyebut makna mufradat tu, perkataan tu mufradat dia apa, macam tu lah. Lepas tu pada masa yang sama dia banyak pasal balaghah dengan nahwu. Dalam penafsiran tu, setiap Al-Quran tu dia akan terangkan tentang balaghah dengan nahwu. Okey, seterusnya saya akan membahaskanlah tafsir Kashaf ni tentang ayat Al-Quran surah Al-Alaq. Okey, berdasarkan tafsir Kashaf menyatakan bahawa dari Ibnu Abbas dan Mujahid, surah Al-Alaq adalah surah yang pertama diturunkan. Okey. Lepas tu ada sebahagian mufassirin yang mengatakan bahawa surah Al-Fatihah tu yang pertama, lepas tu disusuli dengan surah Al-Qalam. Okey. Kita pergi ke ayat yang pertama. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey. Kat sini maksud ayat dia, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Okey, pada ayat ni perkataan bismi rabbika tu berada pada tempat nasab sebagai hal. Okey, kat situ dia menerangkan bahawa ia macam kita kena baca sebelum kita mulakan satu bacaan tu, kita kena menyebut nama Allah dulu. Lepas kita dah sebut nama Allah tu, baru kita ni lah, adik salah. Okey, pada ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu. Okey, bismi rabbika tu dia nak kata dalam tafsir Al-Kasyaf tu dia menyatakan bahawa dia duduk dalam keadaan hal. Kat situ kita boleh nampak metodologi penafsiran tafsir Al-Kasyaf ni dia menggunakan balagha dengan nahwu. Kat situ dia kata dalam tafsir tu menerangkan bahawa ia baca dimulai dengan nama Allah. Katakanlah dengan nama Allah kemudian baca. Okey, seterusnya penafsir ni iaitu Zamakhsyari ni mempersoalkan bagaimana penciptaan khalaqa yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey, kat situ kan khalaq tu kan maksudnya penciptaan. Okey, kat situ kalau dalam penafsiran tu dia mengatakan bahawa khalaqa tu tidak disebut sebagai maf'ul. Maf'ul ni maksudnya macam apa benda yang kita buat. Maksudnya macam tu. Siapa yang buat. Kan fi'il fa'il maf'ul. Okey, fi'il perbuatan, fa'il tu siapa yang buat, maf'ul tu apa yang dibuat. Okey, faham kan? Okey, kat situ dia mengatakan bahawa yang diciptakan tu siapa. Lepas tu apa yang diciptakan. Maksudnya apa yang diciptakan. Lepas tu dia kata, lepas tu kemudian lepas tu dia bertanya pada khalaqal insan. Okey, kita khalaqal insan ni dah masuk ayat yang kedua. Kat situ dia kata khalaqal insana min 'alaq. Maksud kat situ dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Okey, kat sini terdapat dua pandangan bahawa tidak ada yang cakap yang khalaqal insan tu tidak dikira sebagai maf'ul. Sebab dia nak kata bahawa apa-apa yang diciptakan oleh Allah tidak ada siapa yang boleh menciptakannya. Dan pendapat seterusnya menyatakan segala penciptaan yang ada di atas bumi ini adalah penciptaan Allah. Ia bukan hanya sebahagian saja, malah kesemuanya. Okey. Okey, seterusnya dalam penafsiran tafsir Kasyaf ni dia perbahaskan khalaqal insan tu. Khalaqal insan tu dia menyatakan bahawa dikhususkan kepada manusia. Khalaqal insan. Insan tu dia kata manusia. Sebab apa dia kata manusia? Sebab dia kata manusia adalah makhluk yang paling mulia di atas muka bumi ini. Jadi ia diberi maksud bahawa khalaqal insan adalah penciptaan manusia. So kat sini nak nyatakan bahawa Allah menciptakan manusia tu macam mana nak cakap, malah ia menyatakan satu surah yang memberi maksud penciptaan manusia pada surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman pun ada menyatakan bahawa manusia ini diciptakan. Allah yang menciptakan manusia. Maksudnya Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Kat situ dia nak katakan sama je dengan surah Al-Alaq dengan surah Ar-Rahman tu penafsiran ni sama, bahawa penciptaan manusia ni tiada keraguan. Kiranya kita ada keraguan yang manusia tu Allah yang menciptakan. Okey. So kat sini dia kata kita kena tahulah dengan lebih jelas bahawa Allah yang menciptakan manusia. Okey, seterusnya kita pergi ke ayat 1. Perkataan yang seterusnya tentang min 'alaq. Ayat yang kedua kan khalaqal insana min 'alaq. Min 'alaq tu dalam penafsiran Al-Kasyaf tu dia menyatakan bahawa manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Okey, kita pergi ke ayat yang seterusnya. Iqra wa rabbukal akram. Okey, kat sini dalam penafsiran tafsir Al-Kasyaf ni dia highlight pada Al-Akram tu. Al-Akram tu dia membawa maksud bahawa sempurnanya Allah dan
dengan kemuliaan mengatasi kemuliaan yang lain. Kat sini nak cakap bahawa Allah lebih sempurna dari semua yang ada di muka bumi ini. Okey, selain itu, penafsir ini iaitu Zamakhsyari ni, dia menyatakan betapa mulianya Allah tu. Dia nak katakan macam kalau hamba dia buat kufur pada Allah, mereka macam Allah still bagi nikmat kat kita. Sebab Allah still bagi nikmat kita, pasal Allah tak segerakanlah pembalasan tu kepada hamba ni sebab Allah tunggu taubatnya. Tapi kalau hamba tu macam kata apa, melampaui batas, dia akan terimalah balasan daripada Allah tu. Maksud jadi kat sini lah nak kata bahawa Allah tu nak kata paling mulia kat bumi ni sampai dia boleh beri peluang pada hamba dia tu. Sejahat mana pun hamba dia tu, dia masih boleh beri peluang pada hamba dia untuk bertaubat. Daripada perbuatan yang dilakukan itulah. Okey, faham? Seterusnya kita pergi ke ayat yang keempat dan lima. Okey, allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Okey, ayat keempat ni membawa maksud yang mengajar, yakni manusia dengan pena dan tulisan. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Okey, kat sini nak terangkan bahawa kemuliaan Allah tu hanya Allah yang lebih mengetahui. Kiranya kita tak tahu Allah tu mulia sampai macam mana, hanya Allah saja yang tahu. Faham? Okay, kat sini pasal dia kata Allah yang mampu mengeluarkan kejahilan yang kita macam kejahilan tu macam daripada tak tahu kepada tahu. Kiranya Allah bagi kita ilmu lah, daripada kita tak tahu kita dapat tahu sesuatu benda tu kan. Lepas tu penafsiran ini mengatakan bahawa terlalu banyak manfaat terhadap ilmu sampai manusia tak tahu berapa banyak manfaat yang ada. Kiranya Allah tu maha kaya lah, macam nak kata Allah tu lebih mengetahui. Kira macam apa yang kita dapat tu, contohlah macam kita belajar, kita dapat benda tu, Allah yang tahu. Macam ni nak kata, Allah yang tahulah apa yang Allah nak bagi kita. So kita kena terimalah. Lepas tu pada masa yang sama, ia mengatakan bahawa tidak terjadinya atau adanya suatu hukum melainkan Allah yang menetapkan. Kiranya kalau hukum macam satu perkara tu, hukum tu kita boleh buat macam ni, kita boleh tentukan sendiri sebab Allah dah tentukan kan, macam duit. Sebab tu Allah dah tentukan. Semuanya ada dalam Al-Quran. Lepas tu dia nak kata segala ilmu yang diperoleh oleh manusia adalah semuanya dari Allah. Kita kena sedar betul lah, ilmu yang kita dapat ni semua Allah yang bagi. So kat sini Allah memberi ilham kepada manusia berkaitan ilmu lah. Jadinya segala yang kita dapat tu semua Allah yang bagilah. Sebab Allah tahu segala-galanya tiada yang dapat menandingi ilmu Allah dan kemuliaannya. Kiranya kalau kita belajar macam mana pun, ilmu yang kita dapat juga kita ingat itu ilmu Allah yang bagi kita. Allah bincangkan kat kita. Okay. Seterusnya kita pergi ke ayat yang ke-6. Ayat ke-6, kalla innal insana la yatgha. Okey, sekali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Okey, pada ayat yang ke-6 ni dia highlightkan kalla. Sesekali tidak. Okey, kat sini membawa maksud dia nak terangkan kalla tu orang yang melampaui batas dengan kezaliman yang dilakukan. Okey. Kat sini dia nak kata kecuali orang macam mana nak kata, maksudnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Kiranya kecuali sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Okay. Selanjutnya kita pergi ke ayat yang ke-7. Ar-ra'ahu istaghna, yang membawa maksud apabila melihat dirinya serba cukup. Okay. Maksudnya kat sini dalam penafsiran itu menyatakan pada kalimat ar-ra'ahu. Ar-ra'ahu tu dia membawa maksud melihat dirinya serba cukup, melihat dirinya. Jadi kat sini nak kata perbuatan kita tu kita boleh tengok dan kita buat sendiri. Jadi maknanya apa yang kita buat tu, macam mana saya nak cakap, maksudnya dekat dalam kitab tu dia kata, maka ia berkata pada perbuatan hati iaitu melihat dan melakukan, daripadanya ada pengkhususannya. Jadi maknanya adalah ilmu. Kira nak kata kat sini ar-ra'ahu tu ilmu.
Okey, ayat yang seterusnya, ayat ke-8, inna ila rabbika ruj'ah, yang membawa maksud sesungguhnya kepada Tuhanmu tempat kembali. Okey, pentafsir ini menyatakan bahawa kebanyakan manusia ni macam kurang nak dengar peringatan tentang akibat melampaui batas ni. Kiranya kita kena tahu bahawa kita akan kembali kepada Allah. So, dia sekarang macam, yelah biasalah manusia kalau dengan dunia mesti dah lalai. So dia macam kurang lah nak dengar peringatan yang Allah bagi tu. So lepas tu kat dalam penafsiran ni juga, dia highlightkan ruja'ah. Ruja'ah tu maksud dia kembali. Jadi kita kena faham manusia tu akan kembali kepada Allah. Dan ia berkata ayat ini diturunkan, pada penafsiran tu juga ayat ini diturunkan pada Abi Jahal. Dia ceritakan tentang Abi Jahal ni lah. Okey, kita pergi ke ayat ke-9, 10, 11, 12. Okey. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Bermaksud bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika melaksanakan solat, bagaimana pendapatmu jika dia, yakni dilarang solat itu berada di atas kebenaran yang dipetunjuk, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Okey. Dalam penafsiran kitab ni, ia menyatakan dalam sebuah hadis yang menceritakan bahawa seorang berkata kepada Rasulullah, adakah kamu merasa bahawa orang yang merasa cukup itu zalim? Maka jadikanlah gunung Mekah itu emas dan perak, agar kami terharu dan tinggalkan agama kami dan ikuti agamamu. Maka turunlah Jibril dan berkata, kami akan lakukan mengikut kemahuanmu. Kemudian jika mereka tidak beriman juga, akan kami lakukan mereka seperti Ashabul Maidah. Nabi menahan Jibril dan melakukan itu dan berdoa agar dijauhkan dari umatnya. Okey, dan diriwayatkan juga Abu Jahal berkata, adakah Nabi memohon maaf dan memperlihatkannya kepada kalian? Mereka berkata, ya. Dia berkata lagi, barang siapa yang bersumpah dengannya, jika aku melihatnya akan kupijak dengannya, maka telah datang kepadanya sambil menuntut. Mereka berkata, ada apa dengan kamu, wahai Abu Al-Hakam? Dia berkata, sesungguhnya antara aku dan dia ada parit api yang ngeri dan bersayap. Okay, kat sini itulah nak kata tu cerita tentang Abu Jahal pula. Okey, lepas tu turunlah ayat Al-Ara'aita alladhi yanha, yang membawa maksud apa pendapatmu tentang orang yang melarang. Okey, kat sini maksudnya, adakah kamu melihat orang yang melarang itu? Kabarkanlah kepadaku tentang orang yang melarang hamba Allah melakukan solat. Jika orang yang melarang itu melarangnya dengan kasar, kerana dia melarang orang menyembah Allah, atau dia melarang dengan mengajak kepada agamanya dengan menyembah berhala. Okay, kat sini dia nak kata, kat sini kita melihatlah seseorang yang melarang seseorang untuk melakukan sesuatu perkara yang betul seperti menyembah Allah semua tu. Okay, setelah kita pergi ke ayat ke-13. Ayat ke-13 ni, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Maksudnya, bagaimana pendapatmu jika dia, yakni yang melarang itu mendustakan dan berpaling. Okey, pentafsir ini mempersoalkan siapa yang menghalang ibadah tersebut. Maka ia menyatakan orang yang menghalang itu dusta terhadap kebenaran dan merampas agama yang betul, iaitu agama Islam. Jadi kat sini nak kata orang yang dia persoalkan siapa yang menghalang ibadah tersebut kan. So orang kata yang halang tu seorang yang dusta, yang tak terhadap kebenaran dan merampas agama yang betul, kira agama Islam lah. Okey, ayat ke-14. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ayat ke-14. Okey. Maksudnya, tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Okey, kat sini pentafsir itu menyatakan bahawa Allah meliputi segalanya. Maksudnya Allah boleh bagi hidayah ke orang tu, ataupun Allah boleh menyesatkan orang tu. Sebab Allah Maha Berkuasa kan. So Allah yang menguasai seluruh alam ni. So dia juga akan memberi ganjaran dengan ganjaran sebaiknya, dan itulah janjinya. Maka ia berkata, apa kaitan ara'aita? Ara'aita tu dia berkata ayat ara'aita diakhiri dengan jumlah syartiyah, dan syartiyah berada di tempat fa'al. Macam ni yang saya cakap,
metodologi penafsiran tafsir ni dia banyak nahu, syai semua tu kan. So kat sini pun dia cakap pasal nahu, maf'ul. Okay, lepas tu dia tanya lagi. Kemudian dia bertanya lagi, di mana jawabnya syarat tu? Jawabul syarti. Terus jawabul syarti adalah pada mahzuf dan takdirnya adalah ayat yang ke-12 dan 13 tu. So nak kata ara'aita tu dia rujuk kepada ayat ke-12 dan 13. Okay, dan ia dihazafkan kerana disebut pada jawabul syarat yang kedua. Okay, pada ayat yang ke-15, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Okey, maksudnya sekali-kali tidak. Sesungguhnya jika dia tidak berhenti berbuat demikian, nescaya kami tarik ubu-ubunya ke dalam neraka. Okey, kat sini dia nak masukkan untuk Abu Jahal, sebab Abu Jahal yang mencegah seseorang daripada beribadah kepada Allah dan menyuruh menyembah berhala. Okey, kat situ dia macam tak berhentilah nak melakukan satu perkara yang tak disukai, yang Allah tak sukalah. So Allah dalam ayat ni dia kata yang bin nasiyah ni ubun tu dia maksudkan macam Allah akan merentak ubun orang yang menghalang tu dan akan dihumban ke dalam neraka. So ubun ni di sini dimaksudkan orang yang menghalang tu. Ubun tu orang yang menghalang. Kat situ. Lepas tu selain tu dalam penafsiran ayat tu juga tafsir ni dia sentuh juga lanasfa'an. Pada ayat lanasfa'an tu dia kata dibaca dengan nun bertasydid. Nun yang bertasydid lanasfa'an. Kita baca macam tu lah. Lepas tu Ibnu Mas'ud macamnya dengan li'asfa'an. Macam tu. Okey, ayat yang ke-16, nasihatin kadhibatin khati'ah, yang bermaksud iaitu ubun-ubun orang yang mendusta dan derhaka. Okey, kat sini pentafsir menafsirkan bahawa ubun-ubun yang dikata pada ayat yang 15 tu disifatkan dengan penipuan atau orang yang berbuat salah. Kiranya dia macam dijadikan sifat isnad majazi lah, macam dia majazkan lah nasiyah tu. Okay, bahasa ini mengatakan bahawa ubun itu adalah empunya ubun itu sendiri. Macam yang saya cakap tadi lah, ubun tu dia rujuk kepada seseorang tu. Sebenarnya kita beri ke ayat ke-17, فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ, maka biarlah dia memanggil golongannya, iaitu untuk menolongnya. Pentafsir ini menafsirkan bahawa mereka akan memanggil kaumnya sendiri, iaitu dipanggil sebagai ahli Nabi. Okey, ayat ke-18. Sanad'u Zabaniyah, bermaksud kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, iaitu penyiksa orang-orang yang berdosa. Okey, dalam tafsir ini mengatakan Zabaniyah tu pada perkataan bahasa Arab tu adalah syarat. Okay, perkataan Zabaniyah juga seperti boleh dikatakan seperti ifrit. Ifrit tu macam syaitan lah. Dia kata Zabaniyah tu macam ifrit, seperti ifrit. Okay, dan ada yang juga ia berkata Zabani ya tu, Zabani ya ditujukan kembali kepada suatu kaum. Okay. Selain itu, ia dinyatakan sebagai kata ganti nama diri yang membawa masuk malaikat azab. Kiranya Zabani ni macam banyak lah yang dikatakan. Kalau Zabani tu dia kata seperti ifrit. Kalau Zabani ya tu dia akan refer kepada satu kaum. Kalau ada juga yang dicakap hanya sebagai kata ganti nama diri je, sebagai ganti nama diri untuk malaikat azab. Okay. Ayat yang terakhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kat sini yang bermaksud sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Okey. Dalam ayat ni, tafsir ni dia highlightkan perkataan kalla. Kalla ini dirujuk kepada Abu Jahal. Okey, la tuti'hu tu dirujuk kepada apa yang Abu Jahal lakukan di atas dosa-dosa beliau. Kan kalla la tuti'. La tuti' tu kan membawa maksud janganlah kamu patuh kepadanya. So kiranya kat sini nak kata macam kita tak boleh patuh apa yang Abu Jahal lakukan. Kita ni macam nak dirujuk kepada apa yang Abu Jahal lakukan di atas dosa ni.
Maksudnya dosa yang dia pernah lakukan itulah. Lepas tu seperti yang dikatakan dalam surah Al-Qalam ayat 8 yang bermaksud oleh itu berpegang teguhlah pada ajaran Islam yang sedang engkau amalkan dan janganlah engkau menurut kemauan orang-orang yang mendustakan agama Allah. So kat sini kita kena hindarilah diri kita daripada orang-orang yang macam orang kata benda kita nak buat baik dia halang. So orang macam tu kita kena hindarkan lah. Okey, wasjud tu ditafsirkan dengan bersujud itu nak kata sujud itulah solat. Manakala ayat waqt tarik tu ditafsirkan dengan kita sujud itulah waktu dekat dengan Allah. So kat sini dia nak nyatakan bahawa kalau kita sujud tu kiranya kita dekatlah dengan Allah tu. Okey, faham? Okay, sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Syairah binti Umar Sukri. Nombor 318100261. Saya akan bentangkan tajuk bahagian tafsir Al-Azhar. Pada pembentangan saya kali ini saya akan menerangkan tafsir Al-Azhar dalam ayat surah Al-A'la ayat 1-19. Tafsir ini penulisnya adalah Hamka. Dan tafsir ini mengatakan bahawa surah Al-A'la adalah surah pertama diturunkan. Dan ia diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika bagi dia balik di Gua Hira. Pada ketika itu, peristiwa itu semua orang tahu, di mana malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan malaikat tersebut memeluk Nabi dan menyuruh Nabi untuk membaca, tapi Nabi tak reti. 3 kali Jibril ulang dan pada kali ketiga akhirnya Rasulullah berjaya mengikuti bacaan daripada Jibril. Pada ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Di sini penulis pentafsir menerangkan bahawa Jibril menyuruh Rasulullah membaca dengan nama Tuhan yang menciptakan manusia daripada segumpal daging. Di sini nak tunjukkan bahawa membaca itu penting untuk Rasulullah supaya kelak pada masa akan datang senang untuk Rasulullah berdakwah melalui dengan pembacaan. Lepas tu Rasulullah disuruh baca dengan nama Tuhan yang menciptakan manusia daripada segumpal daging. Manusia macam kita tahu bermula pada nutfah, kemudian pada nutfah menjadi segumpal daging seperti mana yang disebut dalam ni. Maknanya macam mana Allah tu menciptakan manusia asal dia daripada segumpal daging. Walaupun semua seorang yang umi, tak pandai baca, tak pandai menulis, tapi dengan desakan daripada Jibril akhirnya bagi dia mampu untuk membaca. Lepas tu daripada membaca, akhirnya bagi dia menghafal. Di sini menunjukkan bahawa Allah tu Maha mencipta kerana daripada tak pandai membaca pada pandai membaca, tak pandai menulis pada pandai menulis. Lepas tu kat sini juga nak tunjukkan sebenarnya yang Rasulullah pandai membaca ni sebenarnya daripada kudrat dan iradah Allah itu sendiri. Maknanya daripada kekuasaan dan izin Allah itu sendiri, bukan daripada Nabi sendiri. Ayat ketiga pula, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Mulia. Tafsir menafsirkan ayat yang ketiga ini dengan menyatakan bahawa setelah Nabi disuruh untuk baca pada kali pertama dan kali kedua, lepas tu Nabi disuruh lagi untuk baca lagi sekali dengan nama Tuhan yang Maha Mulia. Dekat sini kita sebenarnya kita tahu Allah adalah yang Maha Mulia sebab Allah dah bagi banyak nikmat pada manusia dan dah ajar Nabi untuk membaca. Dekat situ nak tunjukkan kemuliaan Allah yang sebenar pun. Untuk ayat keempat pula, Alladhi 'allama bil qalam, yang bermaksud yang mengajarkan manusia dengan pena. Kat sini penulis menetapkan bahawa Allah mampu untuk mengajar manusia mendapatkan ilmu bukan sahaja dengan membaca tapi juga dengan menulis. Menunjukkan kat sini yang nak dapatkan ilmu tu bukan sahaja setakat membaca tapi juga dengan menulis. Pentafsir juga menggunakan syair yang bermaksud ilmu pengetahuan itu ibarat binatang buruan dan penulisan itu adalah tali pengikat buruan. Maka ikatlah buruan itu dengan tali yang kuat. Maksudnya nak tunjuk kat sini dalam untuk berdakwah, membaca, menulis semua itu penting. Sebabnya benda itu membantu Rasulullah dan orang lain untuk menyampaikan dakwah itu sendiri. Untuk ayat kelima, Allamal insana ma lam ya'lam. Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini nak menunjukkan bahawa
Allah juga mengajarkan manusia apa yang kita tak tahu. Lepas tu kat sini dia kata, Syekh Muhammad Abdul juga pernah berkata bahawa membaca dan menulis adalah sangat penting kepada orang Islam kerana dengan dua kemahiran ini dapat membantu orang Muslim keluar daripada kegelapan kejahilan kepada keilmuan daripada kejahilan pada yang dapat berilmu. Bukan itu saja, ada juga Al-Razi kata ayat pertama dan kedua merupakan suruhan untuk membaca dengan nama Allah yang telah menciptakan. Itu maknanya dengan Allah tu ada ilmu, ada hikmat dan ada rahmat. Lepas tu Allah juga menyuruh untuk gunakan kolam ataupun pen untuk menulis, untuk menguatkan lagi apa yang kita baca. Bukan setakat baca tapi juga untuk menulis, untuk mendapatkan ilmu. Okay, untuk ayat ke-6, 7 dan 8, 3 ayat ni mentafsirkan 3 tu sekaligus sebab ayat ini berkaitan. Okay, untuk ayat ni pentafsir ni kata dibaca dulu ayat ke-6, kalla innal insana la yatgha ar-ra'a wastaghna inna ila rabbika ruj'a. Ayat ni sebenarnya ibarat macam ayat peringatan kepada Rasulullah, sebabnya Rasulullah kan disuruh atau ditugaskan untuk berdakwah kepada masyarakat di Mekah. Masyarakat di Mekah macam dia tahu mempunyai sifat yang buruk. Kita dalam ni tafsir kata sifat yang buruk ni adalah orang yang melampaui batas, yang berasa cukup dengan harta kekayaan yang dimiliki. Dengan dua sifat yang ada ni, manusia akan jadi sombong, tak nak dengar nasihat, dan dia akan gunakan harta itu jadi yang salah. Dekat situ nak tunjukkan yang Rasulullah akan berhadapan dengan orang-orang yang macam tu untuk berdakwah nanti. Lepas tu untuk ayat ke-9 sampai yang 14, dia menunjukkan bahawa yang kan ada manusia yang melampaui batas dan merasa cukup dengan harta kekayaan dia. Orang tu yang bertafsir menterjemahkan contohnya adalah Abu Jahal, sebab Abu Jahal kan dia kaya dan dia rasa dengan kekayaan yang dia miliki tu orang lain akan takut dengan dia, termasuk Rasulullah. Lepas tu dia rasa macam dia bangga dengan apa yang dimiliki. Sampai satu tahap dia sanggup untuk pijak leher Nabi kalau dia nampak Nabi solat. Okay. Dekat situ tunjukkan sebenarnya yang sifat sombong itu sebenarnya yang membuatkan dia jadi tak sedar diri dan bangga dengan apa yang dia ada. Okay. Kemudian kalau kita tengok dekat ayat 9-14 ni, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, lam ya'lam anna Allah yara. Okay, tafsir dia kata dia bagi maksud untuk macam dia suruh kita fikir, adakah sama orang yang sombong atau iaitu Abu Jahal dengan Rasulullah. Okay, maknanya nak tunjuk kat sini dalam ayat ni kan ayat Allah dia kata abdan idza shalla, hamba-Ku yang sedang menunaikan solat. Dekat sini kita boleh tahu dah Allah kata, saya cakap Allah suruh kita bezakan mana lagi baik, sama ada Abu Jahal ataupun hamba-Ku yang menunaikan solat. Maknanya kat sini nampak sebenarnya Nabi adalah orang yang paling betul yang kita kena ikut. Lepas tu sekejap. Okay, untuk ayat 11, Ara'aita in kana 'alal huda, mufassir mentafsirkan dan dia cakap bahawa bahawa yang disediakan siapa yang betul antara kedua sama ada Rasulullah ataupun Abu Jahal. Lepas tu untuk ayat 12 pula, tafsir nak cakap, pentafsir nak mengatakan bahawa adakah orang yang sombong tu dia rasa cukup dengan apa yang dia ada dan mampu untuk kalahkan hamba Allah yang sedang menunaikan solat. Okay. Lepas tu dekat sini nak cakap sebenarnya okay, untuk ayat yang ke-13, Abu Jahal juga ada percaya yang mendustakan agama Rasulullah. Okey, tak. Macam ni, Abu Jahal dia bukan saja tak dengar apa yang Nabi cakap, tapi dia juga mendustakan Nabi dan berpaling daripada ajaran Nabi. Maksudnya Nabi ajak untuk kebaikan, dia tak dengar. Benda tu sama dengan macam terjemahan untuk ayat 13 ni. Ayat 13
Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bermaksud bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling. Maksudnya Abu Jahal dan sebagainya yang larang Nabi untuk berdakwah kan. Kalau kita tengok peribadi dan sikap Abu Jahal dengan Rasulullah langsung tak sama, berbeza. Abu Jahal dia sikap sombong. Dia tak nak dengar nasihat dan dia rasa bangga dengan kekayaan yang dia ada. Lepas tu terutamanya bila berhadapan dengan orang yang tak ada pendirian teguh, tak dengar tak ikut perintah Allah. Lepas tu tak berada di jalan yang benar. Sebenarnya itu memang dia, bukan sebab dia tak dengar cakap Allah, dia dah ikut cakap Allah, dia yang tak berada di jalan yang benar. Tapi orang yang diancam tu Rasulullah. Lepas tu dan Rasulullah pula dah bukan di warning, dah diingatkan awal-awal oleh Allah sebenarnya apa yang Abu Jahal tu buat, Allah nampak. Dan Abu Jahal ni pula dia tahu sebenarnya apa yang dia buat salah, apa yang dia buat dosa. Dia tahu Allah tengok apa yang dia buat. Tapi disebabkan sifat sombong dia, hawa nafsu dia yang melampau-lampau sangat, dia sanggup buat benda yang di luar jagaan, sampai sanggup nak pergi jari Nabi kita ke Nabi Soleh. Sedangkan Nabi tak ganggu dia tu. Dekat sini nak tunjukkan sebenarnya sama dengan terjemah ayat 14. Tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah tu Maha melihat? Masalahnya Abu Jahal tahu, tapi dia sebab dia sombong dan bangga, rasa bangga dengan apa yang dia ada, so dia sambung buat benda macam tu. Lepas tu untuk ayat ke-15 hingga 19. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiya sanad'u zabaniyah kalla la tu'ti'hu wasjud waqtari. Ini merupakan macam ancaman kepada orang yang berpaling daripada ajaran Allah dan orang yang ganggu Rasulullah untuk berdakwah. Dekat sini untuk ayat 15 bermaksud sekali-kali tidak, sungguh jika dia tak berhenti juga buat perkara demikian, iaitu mengganggu Nabi untuk berdakwah, maka Allah akan tarik ubun-ubunnya masuk ke dalam neraka. Dekat sini nak tunjukkan sebenarnya orang kata Abu Jahal, dia nak kata tarik ubun-ubun tu sebab dekat kepala Abu Jahal ni dah kosong daripada kebenaran. Yang ada hanyalah budaya pembohongan dan ajaran sesat saja. Lepas tu nak tunjukkan sebenarnya macam kan Abu Jahal dia sanggup nak pergi jalihin Nabi. So dekat situ nak tunjukkan Allah pakai tarik dia punya kepala masuk ke dalam neraka sebagai balasan dia yang buat jahat tu. Lepas tu untuk ayat yang ke-15 ayat ke-16 bermaksud iaitu ubun-ubun orang yang mendusta dan menderhaka. Ayat ini yang terangkan bahawa macam sekalilah ubun-ubun yang tarik tu bukanlah adalah ubun-ubun orang yang banyak mendustakan Nabi dan mengganggu orang yang mengganggu Nabi berdakwah. Lepas ayat 17, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kat sini pentafsir menyatakan bahawa ada beberapa orang pengikut orang kafir itu berkumpul untuk sama-sama untuk menentang Allah. Okey, lepas tu kelak untuk ayat 18 maksudnya kelak kami akan bagi malaikat zamaniyah penyiksa orang-orang yang berdosa. Malaikat zamaniyah ni malaikat penjaga neraka yang wajah dia garang dan tak ada belas kasihan untuk menjatuhkan hukuman pada orang yang bersalah. Dia akan buat balasan itu tanpa rasa bersalah langsung. Lepas tu biasanya tunjukkan adakah maksudnya watakan malaikat zabaniyah yang garang dan tak ada peri kemanusiaan tu memang tak mampu nak menandingi sifat sombong Abu Jahal tu sendiri. Walaupun Abu Jahal sedih bangga dan sedih besar sangat, tapi sebenarnya malaikat zabaniyah tu mampu buat benda lagi teruk daripada apa yang Abu Jahal buat. Okey. Pada ayat terakhir 19, ditafsirkan bahawa Allah berfirman, sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkan kamu kepada Allah. Maksudnya kat sini Allah nak cakap kat Rasulullah yang jangan takut. Maksud Allah ada dekat pada Nabi yang Allah akan jamin yang dia akan tolong Nabi dan setiap kali Nabi lakukan, dan Allah tetap suruh Nabi buat apa pun yang orang buat. Allah tetap suruh Nabi untuk teruskan berdakwah dan teruskan dekatkan diri kepada Allah. Sebab dengan cara mendekatkan diri kepada Allah itu banyak solat, banyak mengikuti Allah, benda itu sebenarnya kekuatan dalaman yang memang tak ada orang boleh lawan sebab benda itu direct antara kita dengan Allah. Okay. Akhir sekali kita harus cakap bahawa cakap yang dalam kitab ni Allah
akan tarik ubun-ubun tu dengan sekeras-kerasnya sebagai balasan sebab dia pijak leher Nabi Musbolek. Lepas tu bukan tu saja, pernah juga ada seorang sahabat nama dia Uqbah bin Abu Mu'in. Dia juga pernah letak kulit unta yang basah kat atas Nabi masa Nabi tengah solat juga. Tapi walaupun macam mana pun ancaman datang, Nabi tak pernah gentar, tak pernah takut pun. Dan sampai tahap Nabi pun banyak cakap, kalau mereka berani buat maka malaikat akan datang nak memusnahkan mereka. Dan maksudnya walaupun orang datang macam-macam untuk pasal Nabi lagi buat Nabi solat dan tak kisah pun dengan ancaman itu. Habis untuk tafsir untuk surah Al-A'la 1-19. Masuk pula untuk metodologi tafsir Al-Azhar. Dalam tafsir Al-Azhar ni, dia menggunakan pertama dalil, bukan saja dalil yang berpandukan daripada Al-Quran dan Sunnah, tapi juga banyak berpandukan daripada pandangan-pandangan luar. Sebabnya nak bantu orang luar agar lebih faham apa yang disampaikan. Macam kita tahu, Hamka ni kan sastrawan. Walaupun dia sastrawan, tapi bahasa yang digunakan tu bahasa yang sederhana dan yang semua orang boleh faham. Walaupun dia punya penafsiran ayat Quran yang kadang-kadang perlu penafsiran yang terperinci, tapi cara dia sampaikan tu detail, terperinci, dan tapi dalam masa yang sama orang semua boleh faham apa yang dia nak cakap. Selain daripada tu, dia juga guna tafsir bil ra'yi, bukan semata-mata tafsir bil maksud. Macam yang tadi lah, dia guna pandangan daripada luar juga. Kemudian dia juga banyak rujuk kitab, contoh kitab tafsir Ar-Razi, tafsir Fathul Bari. Lepas tu ada satu ni tafsir Al-Kashashaf. Lepas tu pun rujuk juga sebagai dia punya sumber untuk tafsir Al-Azhar dia. Lepas tu selain daripada tu Hamka ni dia guna konsep tahlili. Tahlili yang mana dia tafsirkan ikut resam Utsmani pada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Walaupun dia tahu surah Al-A'la surah yang pertama turunkan, tapi kitab ni dia tafsirkan sampai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Lepas tu dalam penafsiran ini dia akan tafsir daripada ayat ke ayat. Dia akan jelaskan secara terperinci satu demi satu, bukanlah dia terang secara keseluruhan tak. Lepas tu akhir sekali, Hamka ni juga di samping dia tafsirkan Al-Quran tu, dia juga ada sertakan unsur-unsur nasihat dan suruh manusia pembaca tu berfikir sendiri apa yang sebenarnya Allah nak sampaikan daripada ayat Quran tu sendiri. Dan bila dah dapat nasihat, maknanya orang tu akan boleh ambil ibrah dan pengajaran daripada ayat yang dibaca. Untuk saya dari saya sikit, terima kasih. Secara kesimpulannya, selepas kami menjalankan projek mengenai perbandingan kitab Al-Kashaf dan kitab Al-Azhar, kami telah mendapati bahawa terdapat perbezaan di antara kedua metod penulisan tafsir kerana kedua-dua tokoh itu dia mempunyai latar belakang yang berbeza. Okey, yang kedua nak cerita tentang secara ringkasnya tentang kitab tafsir Al-Kashaf, di mana dia menggunakan pendekatan tafsir bil ra'yi. Kitab ini telah dijadikan panduan dalam bidang ilmu tafsir, balaghah dan nahwu. Dan cara penafsiran dia mentafsir dengan menganalisis struktur kalimah, balaghah dan maksud lafaz dengan membandingkan lafaz yang sama pada ayat yang berlainan. Kalau tafsir Al-Azhar, dia gunakan pendekatan tafsir bil maksud. Yang tafsir maksud yang kita tahu, dia berdasarkan riwayat. Kalau tafsir bil ra'yi tadi, dia menggunakan pendapat ataupun logik akal. Okey, kalau yang Hamka ni, dia punya tafsir Al-Azhar ni, dia dianggap memberi satu manfaat yang besar kepada orang Indonesia kerana tafsir yang ditulis di dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Jadi orang masyarakat Melayu dia mudah faham lah kan suatu penafsiran tentang ayat Quran. Okey, Hamka menggunakan kaedah tahlili dalam penyusunan tafsirnya kerana dia dimulai dari surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas. Okey, metod penafsiran dia menggunakan kaedah tafsiri di mana tafsiran tersebut dia berdasarkan ikut urutan, dan penafsiran tu dia ikut urutan dan dia ada disertakan huraian dan penjelasan tentang sesuatu ayat tu. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.